أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi saya kira buat kali yang kedua kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmah, adanya barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita akan berbicara mengenai peristiwa-peristiwa besar yang berlaku di bulan Rajab maupun di bulan Sya'ban. Walaupun konteks tajuk ini terlalu besar dan terlalu luas, kerana berapa banyaknya peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di antara dua bulan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suratul Isra, ayat yang pertama, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Bila sebut bulan Sya'ban ataupun bulan Rajab lebih awal, antara peristiwa yang paling besar dan paling penting yang senantiasa diingatan ataupun melekat di minda kita ialah peristiwa perjalanan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu merujuk peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku pada malam 27 Rajab. Selain daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, ada dua lagi peristiwa yang besar yang juga berlaku pada tarikh yang sama, yang tidak seharusnya dilupakan oleh kita. Pertama ialah peristiwa yang berlaku pada tarikh yang sama 27 Rajab tahun 583 Hijrah bersamaan 2 Oktober 1187 Masihi, iaitu penaklukan kembali umat Islam, lebih khusus tentera-tentera Islam
yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dengan mengalahkan serta menewaskan tentera-tentera Salibiyah untuk mengambil kembali kedudukan Baitul Maqdis daripada tangan tentera Salib yang telah mereka kuasai hampir 80 tahun lebih, iaitu pada tahun 1099 Masihi lagi. Itu yang pertama. Manakala yang kedua juga berlaku pada 27 Rejab, iaitu 27 Rejab 1342 Hijrah bersamaan 3 Mac 1924 Masihi, iaitu setelah hampir 600 tahun umat Islam mendirikan dinasti yang terakhir, iaitu dinasti Uthmaniyah, yang akhirnya dijatuhkan oleh seorang pemimpin yang saya kira maklum dan cukup dikenali oleh tuan-tuan di dalam buku-buku sejarah, iaitu Mustafa Kamal Atatürk pada 3 Mac 1924 yang didominasi dan dimonopoli oleh Republik Turki Sekular. Ini adalah beberapa peristiwa penting yang berlaku pada bulan Sya'ban yang tidak seharusnya dilupakan oleh kita. Tetapi saya mengambil sedikit waktu dan masa pada malam ini untuk mengupas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebelum daripada itu, suka saya sebutkan sebuah pujangga, yang mana pujangga tersebut menyebutkan, reread your favorite book at different stage of your life. The plots never change, but your perspective does. Reread your favorite book. Bacalah sejarah berulang-ulang kali, acap kali, banyak kali, buku yang menjadi minat, kegemaran, kesukaan kamu. Dan saya tuiskan nisbah kepada kita orang-orang Islam yang beriman. Saya kira tidak ada satu buku ataupun satu kitab yang sewajibnya kita baca dan ulang-ulang bacaannya kecuali kitab suci Al-Quranul Karim at different stage. Maksudnya dalam stage yang berbeza. Waktu kecil pun kita sebagai umat Islam yang beriman, bacalah Al-Quran dan ulang-ulangilah bacaannya. Waktu remaja pun baca dan ulanginya. Dah dewasa pun baca dan ulanginya sampailah ke umur kita hari ini. Walaupun berbeza dari seseorang dengan seseorang, bacalah dan senantiasalah mengulang-ulangi bacaan Al-Quran sepanjang hidup kamu. The plots never change. Plot kisah, plot penceritaan, plot jalan cerita tidak akan pernah berubah. Apa yang Al-Quran paparkan dari sudut akidah, itulah dia. Dari sudut syariat, itulah dia. Dari sudut etika dan akhlak, itulah dia. Dari sudut kisah-kisah tertentu, itulah dia. Plot ini tidak akan pernah berubah. Tapi apa yang berubah? Your perspective does. Tetapi perspektif kita di dalam memahami dan menanggapi apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu pasti berubah. Iaitu kita akan sentiasa mendapat ilmu yang baru, maklumat yang baru, pemikiran yang baru, pengalaman yang baru, informasi yang baru daripada kaedah pengulang-ulangan tadi. Mungkin pada bacaan tertentu Allah tak bagi dan tak buka lagi satu ilmu pada kita, dan Allah buka ini pada pembacaan yang akan datang, pada bacaan yang seterusnya. Jadi begitulah kalau kita nak kaitkan dan nisbahkan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sudah hampir, kalau yang 30 dah 30 kali dengar ceramah Isra' Mi'raj. Kalau hak umur 50 dah 50 kali dengar Isra' dan Mi'raj.
Adakah plot penceritaan Isra' dan Mi'raj pernah bertukar dan berubah? Tidak akan pernah. Mari mana-mana ulama pun, mari mana-mana ustaz pun, mari mana-mana pendakwah atau da'i pun, itulah plot cerita dia. Tapi apa yang berbeza? Penghuraiannya. Apa yang berbeza? Penafsirannya. Apa yang berbeza? Kupasannya. Dan kita akan sentiasa mendapat ilmu yang baru. Dan inilah yang kita mahu untuk membentuk sistem ketamadunan Islam, nak menjadikan setiap umat Islam sentiasa mendapat cahaya ilmu yang baru walaupun daripada kisah yang sama.